Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nawaitu ta'al wa ta'lim wa tazakkur tazki wa nafa intifa wa lifada istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah sunnah rasulillah. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita pada muka surat 75. Surat 75. Muka surat 76. Tengah. Qala muallif rahimahullah, dan ketahui olehmu bahawasanya sahabat itu 3 pangkat. Jadi sahabat itu ada 3 pangkat, atau maksud sini ayatnya 3 peringkat. 3 peringkat, 3 basing. Dia ada hak paling rendah, ada pertengahan, ada tinggi sekali. Hak paling rendah, ni hak merugi akhirat lah. Hak paling rendah ni disebutkan dalam Al-Quran, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan dipenuhkan api neraka. Na'udzubillah min zalik. Hak pertengahan ni pertarungan, hak campur dengan amal soleh dengan amal yang tak baik. Kerana sabar dia kadang-kadang benar hak baik, benar pengaruh lintasan dengan benar hak baik, kadang-kadang dikalahkan syaitan. Jadi apabila dikalahkan syaitan, hilang kesabaran, jadi meninggalkan taat, buat maksiat. Itu pertengahan. Kadang-kadang benar dia kuat untuk lawan nafsu dia, kadang-kadang tak kuat. Itu pertengahan. Hak tinggi sekali ni hak Allah Subhanahu wa taala akan seru dia pada akhirat nanti, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hak tinggi sekali adalah orang yang mempunyai nafsu mutmainnah. Ya Allah Subhanahu wa taala suruh dia, kembalilah pada dekat mati, kembalilah kepada Tuhan radiyatan mardiyah, dalam keadaan Tuhan redha pada dia, dan dia redha pada Tuhan. Dan ketahui olehmu bahawasanya sahabat itu 3 pangkat, 3 peringkat. Pertama, pangkat yang lebih tinggi, perangkat yang lebih tinggi dan lebih kuat, hak tinggi sekali. Ini kita kena usahakanlah, bahawa menghinakan ia akan yang menyeru kepada keinginan. Menghinakan dia maknanya tak endah. Ia tak endah, siap akan yang menyeru kepada keinginan. Makna dorongan hawa nafsu dia tu salah sama dengan sifat sabar dia. Kalau sama dengan sifat sabar dia, sebagaimana kita bincang telah lalu, sabar ni mudah-mudah kan. Pertamanya sabar wa ta'at. Sabar wa ta'at. Kalau sabar wa ta'at hak wajib, maka wajib sabar. Kalau sabar ta'at hak sunat, maka sunat sabar. Yang keduanya sabar daripada meninggalkan maksiat, atau meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar apabila menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mempunyai pangkat yang lebih tinggi, ia kuat bahawa menghinakan ia akan menyeru kepada keinginan. Mana menghina ia lekehkan, ia tidak endah, akan dorongan nafsu, dorongan diri, hingga tiada ada tinggal baginya kekuatan, sehingga nafsu dia tak ada kekuatan untuk mendorong dia daripada meninggalkan taat, tak ada kekuatan untuk mendorong dia buat maksiat, tak ada kekuatan untuk mendorong dia supaya tidak sabar menerima bala ujian. Jadi Allah patuh. Dan tiada dapat sampai kepada ini pangkat melainkan dengan mengekalkan sabar
Tak akan sampai pada pangkat yang lebih tinggi ni, tak sampai, melainkan dengan dia mengekalkan sabar, istiqamah dengan sabar dan dengan lama bersungguh-sungguh. Orang panggil mujahadah. Jadi kalau kita mujahadah bersungguh-sungguh pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan tunjukkan jalan. Dan orang sampai kepada ini pangkat, masuk dalam perhimpunan sekalian mereka yang dikatakan bagi mereka itu orang yang masuk dalam peringkat, dalam pangkat sabar ini, masuk dalam seruan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam surah Al-A'qaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya bahawasa mereka itu, mereka yang berkata, mana orang yang sabar ni, Tuhan kami Allah Ta'ala, qalu Rabbuna Allah summa istaqamu, maknanya Tuhan kami Allah Ta'ala, ia rasa akan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan masa sama ia rasa, ia khabar rasa akan kehambaan diri dia. Jadi dia kata Rabbuna Allah, artinya dia mengesakan mereka itu akan Allah Ta'ala, kemudian summastaqamu, kemudian melazimkan mereka itu akan ta'at, melazimkan mereka itu akan ta'at, maka tiada ada ketakutan atas mereka itu, melazimkan akan mereka itu akan ta'at, maknanya dengan makna istiqamah. Maknanya dia menghimpunkan antara tauhid, esakan Allah Ta'ala, yang mana kesimpulan bagi kita mengenal Allah Ta'ala, kesimpulan bagi ilmu dan istiqamah. Dalam masa yang sama istiqamah, yang mana istiqamah adalah kesudahan amal-amal. Maka apabila dalam keadaan gitu, dia himpunkan dengan dia mengesakan Allah Ta'ala dan istiqamah, maka tidak ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi rahmat bagi mereka, tiada ketakutan atas mereka itu, dan tiada mereka itu duka cita, tak takut pada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak duka cita. Dan mereka itu diserukan, dan mereka inilah diserukan, diseru dengan mana diseru dengan panggilan yang hormat dan mulia, iaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Artinya hai yang mana-mana ruh yang sentosa, yang tenang, yang mutmainnah, yang ada kalau peringkat nafsu ni bawah sekali, hak kalau ikut sipir kat masuk neraka lah. Apa ya? Nafsu ammaratun bisu. Jadi diri dia kalau semua, akal dia kalau semua, ilmu dia pun tak pakar. Kalau semua dengan nafsu, ada panggil ammaratun bisu. Kalau nak taat kan, ia lebih cenderung kepada nafsu yang mana tidak suka buat taat ni, tidak belaga dengan nafsu. Kalau maksiat akan belaga. Jadi kalau semua, ada orang panggil dia ikut semua, ada orang panggil nafsu ammaratun bisu. Ada orang mana kadang-kadang benar, kadang-kadang kalah. Ketika kalah agak ia celah diri Allah. Kadang-kadang kalau hak sikit-sikit ia boleh benar. Kalau hak orang yang kuat agak ia kalah. Tapi sentiasa celah diri dia oleh kerana kealpan dia, kealpaan dia, lala dia tu orang panggil nafsu lawamah. Jadi nafsu yang tenang sentiasa, nafsu yang dikalahkan dengan sifat sabar dia, dengan sifat-sifat mazmum, sifat-sifat hak terpujian lain, yang mana sifat mazmumah dia tu apa nama dia hilangkan.
Itu orang nafsu mutmainnah. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan seru nanti, wahai nafsu yang sentosa, yang tenang, kembali olehmu kepada Tuhan engkau. Dan dekat kita nak mati tu, ya, antara kita nak mati ni, antara kita nak mati ni selain kita ada 3 perkara. Pertamanya kita akan menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut, mana sakit mati yang bezalah ikut orang. Tapi lagu mana pun, baik secara mana pun, tak boleh pun akan hadapi sakit juga, sakaratul maut. Tapi kalau tidak, kalau hak berdosa ni hak beratlah. Nah, yang kedua, kita tengok lagu mana rupanya malaikatul maut. Gurunya tengok muka malaikatul maut, rupa malaikatul maut. Yang ketiga, akan dia dimaklumkan mana penghujung mereka, lagu mana tempatnya nanti di akhirat kelak. Jadi orang hak Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang punya sabar ke atas ni, dekat mati akan dikhabarkan bahawa akan diseru, wahai jiwa yang sentosa, kembali olehmu kepada Tuhan engkau pada ketika engkau redha. Kita redha dengan pahala Allah Subhanahu Wa Taala bagi, lagi diredai pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab amal engkau. Kan mana sebab Allah Subhanahu Wa Taala balas. Ini seru adalah ia pada ketika mati. Seru ini pada ketika nak mati. Jadi sukalah. Tapi kalau nak dekat mati lah tu disuruh seru dengan apa nama, tunjukkan tempat je, tempat tak molek dalam api neraka ni, sedih dulu, nampak dah set ending. Ni nak mati tu walaupun duduk dalam banyak lagi apa nama SOP dia, banyak lagi perjalanan dia dengan pada masa dengan alam barzakh apa semua, nampak dah ni happy ending ni. Tu suka. Adapun pada hari kiamat, tu masa nak dekat mati. Disuruh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i la ila akhir. Adapun pada hari kiamat, maka disuruhkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, artinya masuk olehmu kepada tubuh hamba-Ku, masuk di kalangan hamba Aku. Allah Ta'ala iktiraf bagi hamba. Dia pakak paling tinggi kita sebagai orang Islam ni ialah hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa ni satu panggilan yang besar. Bukan datuk ko, Tan Sri ko, Tung ko, gapo ko, tidak paling besar. Tok Guru ko, agak doktor ko, profesor, tidak. Paling besar bila Allah Ta'ala nisbah hamba. Bagaimana Tuhan sebut subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Tuhan sebut Nabi Muhammad dengan nama Abdi. Ini pakak yang paling tinggi sekali. Jadi orang yang pakak yang paling tinggi ni, apabila kiamat nanti, Tuhan panggil fadkhuli fi ibadi, artinya masuk olehmu ke dalam tubuh hamba-Ku, mana dalam di kalangan hamba Aku, dan masuk olehmu wadkhuli jannati, masuklah dalam syurga Aku. Syukurlah. Dan yang kedua, pakak yang lebih rendah. Sini mana hak paling rendah lah ni, pakak hak paling rendah, iaitu bahawa kuat oleh pakak sabar hak paling rendah sekali, iaitu paling rendah daripada hak tiga ni, iaitu bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu. Kuat hak menyeru kepada keinginan nafsu tu kuat, tak kalah tu ni nafsu semua. Nafsu kata makan benda haram, sabar tak boleh nak sabar, tak nak makan tu haram lah. Nafsu kata tak usah semaya belah, tak usah kata maya sunnah. Tak boleh sabar, tinggal juga nafsu kata suruh ngaji fardu ain lah, tak usah tu lah nafsu kata baik duk saja,
baik duk kedai kopi, dah. Baik duk buah, Allah semua. Ni bahawa kuat oleh menyeru kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menyeru kepada agama. Lintasai daripada malaikat, lintasai daripada Allah. Tak ikut, tak follow dah. Tak follow nafsu ni. Dan menang oleh hawa nafsu. Apabila menang oleh hawa nafsu, maknanya dan menyerah diri oleh hati itu kepada tentera syaitan. Jadi ada satu yang dia rubuh dah kerajaan syaitan, kerajaan hawa nafsu dalam diri dia. Dalam diri dia. Dia dalam hati kita sepuluh negara juga. Menang hak mana? Alam menang di nafsu ni menang masuk tentera menteri dia ke tetel belakang. Dan mana setan rakyat-rakyat ni pun itulah mata dia ikut hak setan nak, hak nafsu nak, telinga dia waktu mulut dia pun begitu, tangan kaki dia pun itu. Tetapi kalaulah dalam hati dia ni tentera malaikat, dalam hati dia ni nafsu ni jadi tawanan, jadi orang suruhan dia je nafsu ni. Tak ada ikut, maka dia jadi bos, bukan nafsu jadi ketua, tidak. Jadi mata dia terarah kepada benda baik, tangan dia jadi baik, penguk kaki tangan jadi baik, begitu. Dan mereka yang mempunyai pangkat ini, mana pangkat mana? Pangkat paling rendah sekali ni. Pak nafsu dia lebih besar daripada dorong yang baik. Setengah daripada puak yang dikatakan bagi mereka itu la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Artinya demi Allah lagi memenuhkan oleh kami akan Allah akan api neraka jahannam daripada jin dan manusia sekalian. Dan bagi mereka orang pangkat ini jadi orang yang pangkat rendah, sampai paling rendah sekali ni kata kalah dah. Kalah ni kan hak ni dah Tuhan nak penuh, nak isi dalam api neraka ni lah. Jadi nak cari lagu mana ni, takut-takut kita ni masuk na'udzubillah. Apa dia? Alamat, ada dua alamat. Salah satu daripada keduanya keluar tanda alamat ini bahawa berkata ia, mana ia pegang begitulah, walaupun tak sebut mulut pun ia pegang, ia dah pegang bahawa maka berkata ia, mana ia kata apa? Kata pada sama ada kata pada diri sendiri dia atau berkata pada orang lain. Nak ayat prinsip dia atau nak tutup kesalahan dia, alasan dia. Aku ingin akan taubat tetapi teruzur atas aku nak taubat sama, tak ada semua. Aku nak taubat tapi kalau aku taubat anak makin berapa anak bini aku kalau tinggal kerja ni lah. Aku nak taubat tapi banyak buat tapi padahal dia ni duk ikut nafsu tanda alamat dia. Maka tiada loba aku pada maka tobat aku tak suruh nak tobat lagi. Hak ni boleh, apa hak ni tak ada tinggal ni. Tak panggil tobat begitu. Ambil separuh-separuh begitu. Maka orang yang putus, maka orang ini orang hak kata tak nak tobat lagi, alasan ni putus asa lagi binasa. Sebab itulah hak mula-mula sekali dalam syariah orang panggil kita nak menuju Tuhan tepat pada ilmu, mana kata taubat. Kita kena bersih diri kita. Kalau tidak kita bersih. Kita kena bersih diri kita dengan taubat. Lepas tu kita pakai dengan pakaian takwa. Lepas tu kita istiqamah. Alamat yang kedua bahawa tiada tinggal padanya keinginan kepada taubat. Tiada ditinggal padanya keinginan pada taubat, tetapi berkata dia nak kira nak taubat. Tapi dia kata Allah Taala sangat pemurah. Pergi waktu kalau dah Tuhan murah ni. Tapi alasan dia tak taubat.
Nah, kita kalau orang baik kita kan kita nak jahat, kalau kita nak buat ajar. Pada orang baik kita ni alasan dia untuk Tuhan pemurah, sangat pengampun, sangat kasih sayang. Yang terkaya ia daripada taubat. Tak perlu taubat, aku tak taubat pun tak ada masalah. Tuhan kaya, Tuhan pemurah, Tuhan tak ada pisah ada ibarat begitu. Nak tipu syaitan lah kau tu. Tipu syaitan. Syaitannya pandang ngelik-ngelik gitu lah. Tipu daya. Dah molek dengan nafsu nak. Nafsu tu setuju sama syaitan ya dia juga. Belagak angin. Belagak angin. Maka Baca kata maka syurga yang luah itu tak sempit ia daripada luah ke. Takkan kalau nak masuk kalau nak ejah aku masuk sore. Tak jahat pun. Muka luah. Muka luah. Dia begitu. Maka orang ini telah jadi akalnya tawannya bagi keinginan. Sebenarnya orang ini akalnya jadi tawannya. Kena ikat masuk dalam J. Hak dak mu berkuasa lah ni nafsu dia. Hak dak berkuasa setan. Akalnya macam ada J. Tak nak berfungsi, tak nak gapo, tak nak tubik dah. Dan tiada memakai ia akan dia akal. Tiada makai ia seorang itu akan dia akan akal, melainkan mencari helak bagi menunaikan keinginan pangkat yang keinginan hak itulah nafsu dia. Ni habis. Dan pangkat yang ketiga ni pertengahan. Ikut itulah nak susunnya lah ke mana. Ni tak nombor 2 ke. Pangkat yang ketiga iaitu bahawa ni pertengahan, bahawa tiada lemah ia daripada berperang. Ia tidak lemah lawan dengan nafsu benar juga. Kadang-kadang benar, kadang-kadang Allah gitu. Maka tiada lemah ia daripada berperang. Dia kuat juga. Maka sentiasa yang membangkit akan agama, melawan akan bangkit awal nafsu juga semua. Tewahlah tewah. Kalau pakak tinggi sekali, lemah benar nafsu ni. Maka ia istiqamah yang mujahadah sama nafsu tak nak lawan dah. Hak ni kan? Ia tali tewah tu. Tetapi terkadang benar yang menyeru pada agama. Kadang-kadang benar lah hak menyeru pada agama, menyeru pada taat, menyeru pada meninggalkan maksiat. Dan iaitu akal pada ketika itu hasil oleh sabar. Apa benar itulah maknanya dia telah sabar buat taat, baik taat pendahulu wajib, baik sabar buat taat sunat. Dan ia telah sabar daripada meninggalkan maksiat atau meninggalkan perkara makruh. Dan terkadang benar tentera syaitan. Maksudnya kadang-kadang benar tentera syaitan Allah dengan nafsu juga, dan itu keinginannya dan yang menyeru kepadanya. Saling tewah, tika-tika benar, tika-tika kalah. Dan pada ketika itu telah luput oleh sabar. Ketika benar hak nafsu, ketika benar hak tentera syaitan ni, makna tetap sabar tak ada tu. Sabar tak ada macam tu. Dan orang yang ada pada ini pangkat masuk dalam puak yang bersungguh-sungguh. Ni masuk dalam puak sungguh dah. Sungguh dah tapi tak gagah lagi. Ni masuk orang panggil sebagaimana sebut dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 102, khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallaha an yatuba alaihim. Artinya yang mencampurkan oleh mereka itu akan amal yang baik dan yang lain yang jahat, mudah-mudahan menerima Allah Ta'ala akan taubat mereka itu. Tersudah kita taubat, kita banyak masuk nombor 2 ni lah, nombor 3 ni lah. Jadi kita nak taubat semua. Dan alamat, apa alamat bagi hak pangkat ni, naciah ni, kita boleh diagnosis kita ni. Kita mengaji tahu mana aku ni, hak nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke. Apa dia naciah ni? Alamat. Dan alamat bagi orang dalam pangkat ini bahawa meninggalkan ia akan setengah keinginannya, itu keinginan dhaif. Dia boleh tinggal nafsu, dorongan nafsu, tapi hak sikit hak lemah dia. Hak lemah. Tetapi dah lemah dia pada keinginan kuat, tapi kalau nak hak kuat tu Allah dia. Hak lemah tak dia.
Dia boleh sabar, tapi hak kuat lah, tak lambat dah. Dan terkadang meninggal ia akan keinginan kuat pada setengah masa. Kadang-kadang ni juga orang kuat pun. Dan tiada pada setengah masa lain. Kadang-kadang haluh. Kalau main kuat tak, dorong yang kuat sangat dah. Dan ia sentiasa duka cita akan lemahnya. Ia sentiasa rasa Allah, dia segar. Buat salah tu mai segar. Kalau tak segar, tak amal terbisu. Kalau buat salah, buat jahat, buat dosa pun tak ada segar gapo. Kalau buat ibadat pun tak ada segar sedap. Kalau buat jahat pun tak ada segar bersalah. Tu kita dalam tempat amarah terbisu. Hak ni nafsu lawamah, nafsu yang mencelurkan diri sendiri. Kalau teka dia jatuh, dia taubat. Kalau dia salah, dia sila diri sendiri, Allah, astagfirullah. Tapi kalau juga tika-tika meneh. Dan berkekalan ia melawan akal nafsu, nak lawan sama, nak perang sama. Tetapi ada tika-tika kalau maka inilah perang yang lebih besar. Itulah peperangan yang paling besar kali adalah peperangan lawan hawa nafsu. Jadi kita usahakan supaya nafsu kita sentiasa dapat kita kawal, sentiasa dapat kita kalahkan nafsu yang tidak baik itu. Tentera-tentera syaitan yang cuba masuk dalam hati kita, cuba kita usaha mujahadah supaya kita mendapat pangkat yang paling tinggi, supaya satu ketika masa kita dekat mati, kita dengar seruan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli. Lepas tu masa akhirat kelak dia kata fadkhuli, silakan fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam syurga aku. Wallahu ta'ala